28 hari bulan ada orang makan. 27 makan lagi, 28 makan lagi. Naik penin. 2 tahun punya tak rumah terbuka, pengsan kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tu makna ijil. Lalu Musa Samiri jasadan, jalan jasadan, jalan jasadan, tu dia panggil jumlatan mufidah. Jalan anak lembu, jasadan yang berjasad, berjasad. Dia bentuk, kemudian dia jampi-jampi, pandailah dia jampi, akhirnya khuar. Kan? Makna khuar, keluar suara. Anak lembu tu bersuara. Lalu dia pun kimpit, wa ilahukum, inilah Tuhan kita. Jahat sungguh. Inilah Tuhan kita. Wa ilahi Musa, dan inilah Tuhan Musa. Fanasi, tapi Musa lupa nak bagi tahu inilah Tuhan. Pakat sembah pula. Tadi dah selamat daripada Fir'aun. Siapa yang selamatkan kamu? Allah. Kena dengan Musa Samiri, syirik lalu. So Nabi Musa tahu. Allah Ta'ala bagi tahu dia. Kan Nabi Musa bercakap dengan Allah. Allah beritahu dia, kau malingkup dah. Itu yang mula-mula kita baca. Faraja'a ila qaumihi ghadbana asifa. Lalu dia pulang balik. Raja'a, raja' makna balik lah. Dia balik ila qaumihi, pi jumpa kaum dia dengan dua suasana. Dia dengar kata kaum dia dah sesat. Dia mula tinggalkan Tur Saina, dan dia jumpa kaum dia. Allah Ta'ala sebut pertama ghadban. Ghadab makna marah. Marahlah. Dah ajar elok-elok, pi sembah pula anak patung. Ghadab makna marah. Sebab itu dalam hadis Nabi pesan, la taghdab, jangan kamu marah. Nabi ulang lagi, la taghdab, jangan kamu marah. Nak belajar hadis elok-elok, kena tengok kupasan dia. Marah ni kena bila hak Allah orang buat lebih kurang, marah. Bila Islam dipermain-mainkan, marah. Nabi Musa marah, ghadabana, marah sungguh dia. Sebab mereka sudah syirik, sudah lari dari landasan tauhid. Marah dia. Maka marah menjadi wajib atas perkara yang menyentuh kemuliaan Islam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kalau perkara itu menyentuh batang tubuh dia, menyentuh peribadi dia. Nabi sikit pun tak kisah. Tetapi bila perkara itu menyentuh Islam, Nabi lah yang paling marah. Itu yang Nabi sebut, lau kana Fatimatan binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, nascaya ku potong kedua tangannya. Rawahul Bukhari. Dan sebelum tu matan hadis tu sebut bagaimana marahnya Nabi ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma minta pada Nabi supaya jangan hukum perempuan yang mencuri itu. Merah padam muka Nabi. Itu yang datang hadis.
Aku tak peduli, kata Nabi. Kalau anak aku sendiri curi, aku kerak tangan. Ini Nabi. Pertahan hak Allah. Orang hina Islam buat lebih kurang, kita wajib ada perasaan sensitif, marah terhadap perkara itu. Ingat, marah tak bertempat di tegah syarak. Dituntut kita banyak bersabar. Tetapi dalam perkara yang menyangkut dengan Islam, dengan akidah, yang ni perlu marah, kita kena marah. Kemudian kita kena faham dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah, kena ingat minta berlindung daripada golongan Al-Maghdub, golongan yang Allah murkai. Setelah kita minta an'amta alaihim, minta supaya Allah tunjukkan kita jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. An'amta alaihim, cuma jaga jangan terlajak. An'amta, tak kena jaga no, elok ngaji Fatihah. Jangan kita terlampau tekan, akhirnya ain macam jadi sabdu. An'amta, tak mau macam tu, lembut aja. An'amta, begitu. Jangan pita macam ain tu ada sabdu. Jaga. Kita tak perasan kadang-kadang. Ini Fatihah. Kadang kita tak perasan, kita macam mensabdukan ain. So baca tenang. Siratal ladzina an'amta alaihim, ta'alaihim, ta'alaihim. Begitu. Jangan jadi rosak bacaan. Kita tak sedar. Kita dah ingat okey dah sebab mau balik umrah. Mau balik umrah, tolak jadi imam, menjawab dia. Baca tak betul, leceh lah. So bawa tenang, lembut, elok. Tak, jangan duk jangan duk tekan sangat. Begitu. So kita minta yang tu. Dan kita minta ghairil maghdub, al-maghdub, ghadab marah, al-maghdub golongan yang Allah murkai. Siapa dia? Yahudi. Jangan ikut Yahudi, jangan ikut perangai Yahudi. Semayang 17 rakaat, kita minta paling tak ada 17 kali. Minta tak mau ikut orang Yahudi, perangai Yahudi. Bunuh Nabi, kita bunuh institusi kerasulan. Nabi tak ada dah, nak bunuh tak ada dah, Nabi dah tak ada. Tapi kita membunuh institusi kerasulan. Kita membunuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kadang-kadang kita mengajak masyarakat meninggalkan agama Allah. Wal'ayazabillah. Itu juga proses membunuh Islam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Baik, Nabi Musa balik dalam keadaan ghadabana. Ghadab makna marah. Dua, asifah. Asafa makna dalam tafsir sebut kecewa, duka cita, frust. Marah dia dan duka cita. Baik. Berkatalah ia, amatlah buruk apa yang telah kamu lakukan sepeninggalan aku. Sampai-sampai dia punya marah. Dia kata amatlah huduh dan buruk perangai kamu sepeninggalan aku di Tursaina bermunajat dengan Allah. Ini yang kamu buat. Begitulah. Ini yang kamu lakukan. Mengambil makhluk menjadi Tuhan, menyembah anak lembu. Setelah aku ajar kamu, yang menyelamatkan kita dari Fir'aun ialah Allah. Yang menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah ialah Allah. Aku dah beritahu kamu betapa Allah Subhanahu wa ta'ala
Zat yang maha zat, yang menyelamatkan kita. Tiba-tiba ini yang kamu balas. Lebih kurang begitu. Marah tuan-tuan. Ajar didik kepada kebenaran, tiba-tiba itu yang didapati oleh Nabi Musa. Sedih, marah, bercampur geram dan sedih. Baik. Mengapa kamu ajiltum? Ajil makna tergesa. Musta'jilun, golongan gopoh. Ajil makna gopoh. Ajiltum, kenapa kamu terburu-buru, tidak menunggu perintah Tuhan kamu? Awak yang tak sabar sangat kalau buka tafsir, kenapa tak boleh sabar tunggu aku balik? Kan aku dah beritahu 40 hari. Kenapa kamu tidak sabar tunggu aku bawa balik Taurah untuk aku didik kamu? Kenapa kamu ajil, kamu gopoh, kamu jadi golongan musta'jilun sehingga kamu jadi syirik? Marahnya Nabi Musa. Sebab kaum dia tidak ada sifat sabar. Apa pengajaran nak ambil? Nombor 2. Tadi marah. Wajib tak marah? Wajib. Bila marah bertempat. Anak tak semayang kena marah? Kena marah. Walaupun setelah kita lalu proses suruh semayang, tak semayang 10 tahun sebat, kan proses tu Nabi aja. Dah besar tak semayang kena marah. Kita kena tegur sambil marah. Sebab benda ni bukan benda kecil. Solat. Baik. Marah dah sebut tadi. 2 sifat sabar. Dalam bahagian ini Allah nak ajar kita, dalam menjunjung perintah Allah, kita mesti sabar. Mesti ada kesabaran. Berapa kali kita sebut, tak ada satu ibadah pun yang Allah taklifkan dekat kita, melainkan ibadah-ibadah itu mempunyai 2 pokok yang besar. Selain kita ni patuh kepada Allah, kita kena sedar tuan-tuan muslimat, ibadah yang Allah taklif dekat kita, dia ada 2 perkara besar yang kita kena hadamkan. Pertama, setiap ibadah yang Allah taklif sebenarnya mengajar kita membunuh kesombongan. Tuan kajilah. Kau tak kaji macam profesor pun, ambil pen, ambil kertas, conteng-conteng sikit. Solat. Tulis solat. Berarti tengok apa dia pergerakan solat yang tak jadikan kita, yang tak leburkan kesombongan kita. Bahkan sebelum solat disuruh ambil wudu. Wudu tu apa? Air. Air itu apa? Kita. Min nutfatin amsyajin, dicipta dari air mani yang hina. Bila kata berwudu air, ingat itulah asal kita. Waja'alna kulla syai'in hayyin, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala menyebut, kami menjadikan setiap yang hidup bermula dengan air. Nah, waktu ambil wuduk sedar ke diri, air inilah dia punca aku jadi. Air, sumbernya air. Start semayang tu surrender dah. Allahu Akbar. Minta dengan Allah, dengan rokok, dengan sujud tu paling mahal sekali sujud. Membuang kesombongan, keangkuhan, meletakkan wajah yang mulia ke tanah. Allahu Akbar. Ni solat. Pertama dia akan kerat kesombongan kita. Sebab itu lagi orang tu kuat solat, lagi dia tawaduk, tunduk kepada Allah. Apa lagi nak sembang? Puasa lagi lah.
Apa yang kamu nak samsing dengan Allah? Aku kata jangan makan, tak makan. Nabi aku ajar jangan makan, jangan makan. Nabi aku ajar makan tunggu maghrib, tunggu maghrib. Nabi aku ajar jangan buat tu, jangan buat ni. Patuh. Memotong kesombongan. Tak ada kata suka hati aku lah, aku nak makan banyak mana pun. Makan sikit kan tak boleh kot. Makan satu suap, lepas tu sambung puasa. Suka hati aku lah. Tak. Patuh kita. Dia lebur kesombongan. Allahu Akbar. Zakat. Dia lebur keangkuhan. Jangan kamu ingat harta tu kamu punya. Semuanya 2,5% milik orang lain. Cukup haul, cukup nisab, kamu kena keluarkan. Bersihkan harta. Jangan kamu angkuh. Aku bagi pinjam sikit ya harta ke kamu. Kamu kaya, kamu hebat, niaga kaya. Kamu jangan lupa 2,5% kamu kerat bagi orang lain. Dia buang kesombongan. Haji lagilah. Ini panggilan kedua. 1,000 jemaah haji menolak tawaran. 1,000 orang. 1,000. Bak kata Ustaz Derih, 1,000 orang jamaah menolak tawaran haji tahun atas kesihatan macam-macam. So tabung haji sudah hantar panggilan kedua. Tunggulah siapa dapat. Kalau panggilan kedua ni tolak juga kata Ustaz Derih, kita hantar pula panggilan ketiga. 1,000 tolak. Banyak tu 1,000. Kita minta tambah kota lagi 5,000. 14,000 tak banyak. So kita minta 5,000 ekstra kota. Selalunya Malaysia memang dapat dah. Selalunya insya-Allah. Setakat pengalaman memang ekstra tu Malaysia akan dapat. Saya pernah bawa jemaah ekstra. Pernah tabung haji punya. Saya pernah bawa jemaah grup yang ekstra punya kota. 202 orang saya pernah bawa satu flight. Ini biasalah kalau kita minta insya-Allah dapat. Insya-Allah. So tunggulah. Cuma haji tuan-tuan norma baru lah. Tu je lah. Kan norma baru. Siapa yang nama naik kan dah buat kursus perdana kan Masjid Zahir hari Sabtu lepas. Kursus perdana. Lontar apa semua. Ada yang kutip batu dekat tupah ada bawa batu. Kan kutip batu kat tupah. Nak pergi lontar kat Masjid Zahir. Praktikal kursus perdana. Alhamdulillah. Cuma tuan-tuan pergi nanti itulah norma baru pula. Tak macam kami buat haji dulu. Lain berimpit macam sardin. Lain nikmat dah. Rokok pun asap kena kat kita tu yang naik angin tu. Ni norma baru ni mungkin rokok jauh sikit kot. Tak tahulah. Apa pun itulah habuan rezeki masing-masing. Norma baru ke zaman dulu ke, yang penting Allah panggil pergilah. Pergilah sampai masa seruan, pergilah. Jangan tangguh-tangguh. Kalau ada masalah kesihatan apa tu cerita lain. Baik. Haji lagilah dia benam kesombongan. Sama aja ihram. Sama aja melontar, sama aja tempat dia. Kamu sultan ke, kamu raja ke, Mina tu lah tempat melontar. Sama aja dengan batu aja. Tak ada depa lontar dengan roket ke apa, tak ada. Kan kami pangkat besar sikit, kami lontar dengan roket lah, tembak daripada jauh kan. Mana ada kena batu tu. Sama. Allah potong kesombongan. Ini ibadah. Itu yang pertama. Dan ibadah ni tuan-tuan, dia didik kita jadi orang sabar. Sebab sabar ni sifat mulia. Bi ghairi hisab. Pahala sabar tak ada hitung. Tu sabar. Tak terhitung pahala bersabar. Ibadah didik kita jadi orang sabar. Saya selalu sebut. Tuan-tuan ingat senang ke nak semayang subuh? Susah. Subuh lah 5.50 subuh lah. 5.50. Dulu kan 6 suku subuh. Kelang kabut. Kulhu tu imam tu kutu nak pancekat lagi. Tu imam kulhu jadilah.
Punya nak cepat kita, alah dah 5.50, pukul 6 tu boleh solat dah. Ceritanya tak kira pukul berapa. Tuan-tuan ingat, senangkah nak bangun subuh? Tanyalah diri, jawablah sendiri. Buat malam tu balik lewat rumah terbuka, ketupat 6 lori dalam perut, pergi. Ketupat rendang 6 lori. Masjid saya baru minggu lepas, Masjid Bandar Laguna, kami buat air raya. Kami spend RM24,000 belanjaan, 24,000. Dia punya mai malam tu 2 tahun tak makan tuan, cari penyakit. Dia punya orang saya cakap menderu-deru orang datang, tak apa kita bagi makan. Kita makan, saya pun makan jugalah. Makan lebih kurang tak ada lah makan gila-gilanya. Tu pun makan sikit-sikit tu pun senak kat perut pun. Tengok tu nak tengok. Maklum gerai banyak kan. Saya duk cari ya, gerai kau ada jual rokok. Tak ada. Nasib baik tak ada. Macam-macam makanan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita jamu kan niat sedekah cantik. Jangan senang mungkin. Tak silap 6 suku bang. Tak silap 6,5. Orang dah habis semayang, orang dah balik lah. Semayang lah celah TV tu dalam bilik tu. Apa nikmat semayang celah TV? Apa nikmat semayang tepi katil? Tahajud tak apa, ni solat waktu. Bukan senang. Kena banyak sabar, nak kena bangkit pukul 5. Ni musim panas tak apalah, ni dah start monsun barat daya. Diramal sampai bulan 9. Monsun barat daya ialah panas. Kita akan kekurangan awan hujan. So cuaca panas akan berterusan sehingga bulan 9. Itu ramalan ilmu mereka. Hujan tak hujan tu kerja Allah, tetapi ramalan itu dihormati atas ilmu mereka. Yang menjadikan hujan, menurunkan hujan Allah. Tapi kita boleh terima tak ilmu tu? Boleh. I'tikad kita Allah. Begitu. Panadol menyembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Izin makan Panadol, Allah yang sembuh. Macam tu i'tikad. Bukan Panadol tu, Allah. Istilah dia aja Panadol, melegakan. Istilah i'tikad Allah, bukan Panadol. So telanlah Panadol tu, biiznillah sembuh. 6 lori hang telan, Allah kata tak sembuh. 6 lori Panadol qalu. Cerita dia Allah. So hangat. Hangatlah ni, panas sungguh. Aircon pun tak rasa kadang-kadang dia punya panas. Nak sebuah susah. Sabar dalam kita menghadapi ibadah yang Allah taklif. Puasa didik sabar, haji lagilah didik sabar, melontar dan sebagainya, bukan kerja mudah. So ibadah dua tu, membuang sombong, mendidik kesabaran, selain kita mematuhi perintah Allah. Baik, Nabi Musa alaihi salam marah, mengamuk, lalu kata pada kaum dia, kenapa kamu tidak sabar dengan perintah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa terburu-buru? Baik. Dan ia meletakkan luah, disebut dengan alwah, wa alqal alwah. Alwah jamak daripada luah. Luah mahfuz. Luah makna papan. Alwah jamak papan. Lalu ia meletakkan papan-papan yang mengandungi tulisan Taurah itu, serta ia memegang rambut kepala saudaranya Nabi Harun sambil menariknya kepadanya. Dia punya naik angin. Dalam tafsir yang lain, di tafsir pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan buka Ibnu Katsir, Abrul Athir, tuan-tuan bukalah tafsir mana pun disebut dengan Nabi Musa punya mengamuk, lalu dia melemparkan papan-papan itu. Dia lempar papan itu ke tanah sambil dia marah, dan dia terus cari abang dia Nabi Harun. Apa dia buat? Dia pergi cekak, dia tarik kepala, yajurruhu ilaih. Dia pegang kepala Nabi Harun, dia kata ambil sini.
Tu yang kata Nabi Musa dia punya naik angin, dia tak peduli dah abang tak abang. Sebab dia amanahkan Nabi Harun jaga kaum. Nabi Harun kata ulama sudah macam diugut bunuh, begitu. Jangan nak kacau kami nak sembah patung, siap hang. Nabi Harun jenis lembut. Dia lembut, lemah lembut. Kacau kami bunuh hang. So dia diam, tak kata apa. Bukan dia tak tahu, dia dah cegah dah. Nabi Musa tak cakap banyak tak tanya dulu. Qala ya bana la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Ini saya baca ayat ni surah Taha 94. Ayat 94 surah Taha Allah tambah sikit. Ni Al-A'raf Allah hanya sebut ra'si, kepala. Dia pegang, dia cekak kepala dengan rambut-rambut, ya jurruhu ilaih. Dia tarik itu bawa dekat ke muka dia. Kau bayang dia punya ni angin lagu mana. Dia hempas papan Taurah tu. Dia kata, "Mai sini hang." Dia tuntang boleh tuntang boleh bayang lah. Dia punya angin lagu mana Nabi Musa. Dia pegang kepala abang dia, ya jurruhu ilaih. Dia bawa mendekati sambil dia cekak rambut. Dia tarik rambut. Bayang, dia tarik rambut Nabi Harun. Mai sini hang. Dalam surah Taha ayat 94. Qala ya bana la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Tengok psikologi. Tengok ilmu psikologi. Apa Nabi Harun sebut? Dia sebut mula-mula sekali bila dah kena cekak, cuma ada tambahan dalam surah Taha ayat 94 ada tambahan bilihyati, lih janggut. Dalam surah Al-A'raf kepala, dalam surah Taha Allah tambah wahai anak ibuku, janganlah tarik janggut dan kepalaku. Bayang dia sampai-sampai dia cekak janggut Nabi Harun, dia ambil kepala. Aku dah kata dah lagu tu kot. Aku suruh jaga, hang buat apa? Maknya lah. Dalam surah Taha Allah sebut janggut sekali. Bilihyati wala bi ra'si. Janganlah tarik janggut saya dan tarik kepala saya. Dua. Al-A'raf Allah sebut satu kepala. Taha sebut janggut tadi. So cekak janggut, gang bala guncang. Mai sini. Aku dah kata jaga kaum, hang buat apa ni? Nabi Musa sudah naik angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, muslimin dan muslimat, kalau dalam surah Taha ayat 94 ditambah dengan janggut, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, janganlah kamu tarik janggutku dan kepalaku. Poin paling besar sama ada dalam surah Al-A'raf ini atau ayat 94 surah Taha itu ialah kalimah ya benar. Itu ulama bahas. Ketika Nabi Harun dimarahi oleh Nabi Musa, Nabi Musa adik, Nabi Harun abang, apa yang diucapkan oleh Nabi Harun ialah ucapan yang dibahaskan dengan satu kaedah, iaitu di antara cara meredakan kemarahan seseorang ia dengan menyebut kalimah perkataan yang baik. Dalam kes ini Nabi Harun menyebut ya bena hei anak ibu aku, hei anak ibu. Dia tak kata adik, dia tak kata adik. Janganlah buat lagu ni dek, relax lah bro. Tak ada. Dia tak ada relax bro adik apa, tak ada. Dia sebut wahai anak ibu. Qala ya bana hei anak ibu. Makna anak abang, hang dengan aku duduk satu perut yang sama. Kita darah sama, duduk dalam rahim mak yang sama, nama Yukabat. Mak Nabi Musa, mak Nabi Harun, nama Yukabat. Ya benar wahai anak ibu aku. Kita ni dua beradik, tapi dia tak mention beradik. Dia sebut hei anak ibu. Dengar kata ibu tu, cool down Nabi Musa. Lagi kita tengok, tenang dia, tenang dia. Ini kaedah ulama bahas. Sebab itu tengok surah Yusuf, ya sahibai sijni. Tengok Nabi Yusuf, Allah ajar, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun abillahul wahidul qahar. Dalam misi ayat berapa? 40 ke 41, 39. Dalam misi Nabi Yusuf berdakwah kepada dua rakan sepenjaranya yang telah syirik. Lalu bagaimana cara Nabi Yusuf menyeru seruan dakwahnya? Nabi Yusuf berkata, ya sahibai sijni, wahai dua orang rakan sepenjaraku. Dia sebut rakan, sahabat. Dia tak kata hei dua kawan. Hei dua penyangak, dengar elok. Dah, dia tak habaq penyangak, walau kawan tu memang penyangak. Tapi dia sebut ya sahibai sijni, wahai dua orang rakan yang duduk sekali dengan aku. Dia panggil sahabat. Dengar-dengar sahabat tu lembut lalu. Itu kaedah dalam ilmu psikologi. Orang bergaduh ke berat, walaupun kita tua pada dia duduk bergaduh marah, bang kita panggil dia abang. Kan, bang buat tenang bang. Dia kali pandang kita, bila aku nikah angkat abang awak. Dia loyak buruk. Dia loyak buruk pula. Dia kata bila aku nikah angkat panggil aku abang. Siapa? Oh, loyak buruk. Itu satu hal lah. Makna panggilan kita tu panggilan lembut. Hei anak ibu. Dengar anak ibu. Satu perut kita duduk sekali, walau aku lahir dulu, tapi rahim yang sama yang kau tumpang wahai Musa. Apalah nak pergi cekak-cekak kepala aku, tarik janggut aku. Bawa tenang. Qala ya benar. Tu dia kaedah. Nabi Musa bila Allah suruh jumpa Fir'aun pun,
Suruh cakap lembut dulu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dalam surah Taha. Hei Musa dan Harun pergi jumpa dia. Cakap dekat dia qawlan layyinan, perkataan lembut. Bukan terus-terus berlawan tongkat tu. Cakap dulu pelan-pelan, ajak, lembut, begitu. Walaupun Allah Maha mengetahui bahawa Fir'aun mati kafir, tapi kaedah dakwahnya begitu. Maka Nabi Harun kata, bang, dia tak kata adik, dia kata hei anak ibu. Dia kata apa? Wahai anak ibuku. Ni Al-A'raf. Sesungguhnya kaum Bani Israel memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuh aku ketika aku melarang mereka. Waktu Nabi Musa cekak, tangan kanan kepala, tangan kiri janggut, nindia punya goncang, ya jurruhu ilaih, dibawanya ke hadapan wajahnya. Dia dah ni angin, dia cekak, dia goyang lagu tu, hang buat apa? Aku suruh jaga kaum, hang buat apa? Lalu dia kata, wahai anak ibu, sesungguhnya kau pandang aku lekeh, dan mereka hampir yaqtulu, hampir nak bunuh aku ketika aku melarang mereka supaya jangan sembah patung. Bukan aku tak larang, tapi mereka nak bunuh aku seorang. Mereka ramai-ramai warning nak bunuh aku. Bukan aku tak larang, aku larang, kata Nabi Harun. Baik, oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat tempelakmu terhadapku. Dia kata, wahai anak ibu, janganlah bagi mereka seronok tengok hang duk buat kat aku lagu ni. Jangan bagi mereka seronok, nanti mereka tempelak kita. Dua beradik duk bergaduh, apa ni, abang adik serupa bergaduh, nanti mereka tempelak kita. Janganlah tunjuk, janganlah bagi nampak. Nanti mereka tengok, mereka akan menempelak kita disebabkan perbuatan engkau. Nabi Harun secara lembut menyebut, jangan bagi cerita mudah, jangan bagi musuh gembira. Itu kaedah dalam berjihad. Jangan bagi musuh bergembira di atas. Mungkin ada satu dua perbalahan yang sepatutnya kita boleh selesai, tapi kadang-kadang membawa berlarutan sehingga musuh bertepuk tangan dan menunjukkan seolah-olah berlaku kelemahan kepada kita. Ini yang Nabi Harun sebut, jangan sampai mereka tempelak kita disebabkan kemarahanmu kepada aku, dan janganlah engkau jadikan aku termasuk dalam golongan orang yang zalim. Aku minta maaf, aku minta ampun pada Allah. Janganlah disebabkan perbuatanmu ini aku termasuk orang yang zalim. Baik, sempat saya bahas sikit 151. Tengok kelembutan Nabi Musa setelah dia mendengar kalimah wahai anak ibu. Kita di dua beradik duduk sekali dalam rahim ibu, lembut dia. Lalu Allah berfirman, qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar. Nabi Musa dengar yang tu, dengar alasan yang dia kira munasabah. Wahai anak ibu, bukan aku tak larang, aku larang, tapi mereka nak bunuh aku. Dan janganlah buat macam ni, nanti mereka tengok, mereka ingat kita bergaduh pula, mereka ingat kita bersengketa. Aku minta maaf lah, aku minta ampun pada Allah. Dan jangan engkau anggap aku ni orang yang zalim, yang tidak melaksanakan tuntutan agama. Aku buat dah, tapi habis ikhtiar lah. Itu maksud dia. Lalu Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunkan bagiku dan bagi saudaraku. Tengok, Rabbi ghafirli wa li akhi. Dia dengar tu lembut selalu. Dia kata, ya Allah, Rabbi ghafirli,
ampun aku, maaf aku, ampun aku atas kasar. Dan wali akhi, ampun saudara aku ni, abang aku ni Harun, ampunkan dia atas kelemahan dia, atas kesilapan dia, ampun dia. Doa lalu Allah lembut dia, dan dia minta supaya Allah ampunkan dia dan abangnya Harun, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu Allah, wa adkhilna bi rahmatik. Ampun kami ya Allah, masukkan kami dalam rahmat. Kita dah baca dulu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antara doa yang dibaca oleh Adam dan Hawa alaihimassalam, dan doa itulah kita ulang tiap kali lepas solat, iaitu mengajar kita, kalaulah dua benda ni kita tak ada, kita akan khasirin, kita akan jadi golongan yang rugi. Jangan dia ingat rugi duit aja, rugi berniaga aja, jangan. Tetapi Allah sebut dalam Al-A'raf, kamu tak dapat dua ni, kamu khasirin. Apa dia? Pertama, keampunan Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Allah tak ampun, rugilah kita, rugi. Sebab itu antara sifat tamak ialah tamak dalam kita minta ampun. Ayat berapa? 82 Asy-Syu'ara. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Antara ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, antara silibus ajaran Nabi Ibrahim kepada kaumnya, ayat 82 Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim kata dialah Allah At-Tama'u, alif ta mim ain. Melayu kata tamak, Arab kata tama', ain bukan hamzah, bukan kaf. At-ta'ama, tama'. Dialah Allah, kata Nabi Ibrahim, yang aku amat tamak dengan dia dan tamak dengan keampunan dia. Nabi Ibrahim sebut at-tama'a ayyaghfira li khati'ati. Aku tamak kepada keampunan Allah yang akan ampunkan dosa. Maka tamak sifat yang mulia bila kena tempat. Apa dia? Kita tamak dan rakus kepada keampunan Allah. Kita tamak dan rakus pada pahala yang Allah janji. Kita tamak dan rakus dengan kasih sayang Allah. Boleh? Jangan tamak gila dengan harta dunia, sampai tipu orang, rampas duit orang. Tu bukan dia, pembohong tu tamak masuk neraka. Tamak atas keampunan yang tu Allah suruh. Nabi Ibrahim sebut tu, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang aku tamak sungguh dengan keampunan dia, kata Nabi Ibrahim. Tu dia duduk. Maka kalaulah kita tak dapat keampunan Allah, wa illam taghfir lana, engkau tak ampunkan, wa tarhamna, dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan rugi ya Allah. Dua ni, ampun Allah, rahmat Allah. Tolong cari dalam hidup, tolong keampunan Allah tiap-tiap hari. Bukan kata doa lepas semayang, kita buat salah ke apa, istighfar selalu. Sebab istighfar tu jalan keampunan Allah. Kita bukan perfect, kita bukan manusia sempurna. Setiap masa waktu kita buat salah. Dosa kecil kita terkait, dosa besar kita tak buat. Maka istighfar jangan lekang daripada bibir. Sebab kita tahu kalau Allah tak ampun, kita rugi. Dan kalau Allah tidak jatuhkan rahmat dia, habis kita. Kita hidup ni kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Allah jatuhkan rahmat dia,
dia kepada seorang perempuan pelacur Bani Israel yang bagi anjing minum, Allah jatuhkan rahmat dia, Allah ampun dosa dia. Allah jatuhkan murka dia pada seorang perempuan, kata Nabi, yang solat malam kuat, yang puasa sunat kuat, tapi biarkan kucing lapar, dia tak bagi kucing itu makan. Tuan-tuan pun selalu dengar hadis itu. Allah umpan dia ke neraka. Ke kucing dengan ke anjing. Yang ke anjing dia dapat rahmat, ke kucing dia dapat laknat. Pergi. Walau hang sembahyang dahi hitam sekalipun, hang biar kucing lapar. Yang kawan ni pergi cedok ayam, walau dia pelacur, dia terjun telaga. Bayang perempuan terjun telaga, cedok dengan kasut, bagi anjing minum, anjing tu dah jilat tanah, kata Nabi, kerana haus, dia bagi, Allah ampun dia, rahmat jatuh. Nah, ni dia duduk. Maka rahmat Allah bukan dalam masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kan doa kita masuk masjid, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat. Bukan dalam masjid ya, luar masjid rahmat Allah bercampur lagi. Banyak rahmat Allah yang boleh kita raih di luar masjid, menolong orang, menyelesaikan masalah orang dan sebagainya. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Wa anta arhamur rahimin, kerana Engkaulah saja yang maha mengasihani dari segala yang mengasihani. Anta arhamur rahimin, arham ar-rahimin, Engkaulah segala-gala pengasih, paling pengasih. Arham isim tafdhil, paling pengasih Allah. Kau ada orang sayang, Engkau paling penyayang. Kau ada orang kasih, Engkaulah paling pengasih, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Itu Allah, zat yang maha pengasih kepada makhluknya. Maka itulah yang Nabi Musa minta. Setelah dia tenang, bayangkan marah dia sampai alwah tu, alqal alwah. Alqa makna lempar. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ni dia macam beradab sikit. Dia beradab sikit, dia tafsir. Itu apa? Dia tak kata lempar, dia sebut letak. Nabi Musa meletakkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, lempar. Marah tu, tengok-tengok lempar terus. Cuma tafsir pimpinan Ar-Rahman dia lembut sikit. Ibnu Katsir dia tafsir tu alqa makna ulqi, alqa ulqiya makna lempar. Lempar. Marah sungguh. Bukan Nabi Musa hina Taurat tu tak, tapi kemarahan dia tu kerana melihat kesyirikan yang berlaku di hadapan dia, sampai dia tarik janggut Nabi Harun dan tarik kepala Nabi Harun, dia goncang, ya jurruhu ilai, dia bawa depan muka dia. Dia kata, pasal apa ni, awak hentak jaga kaum. Begitulah gambar. Lalu Nabi Harun kata, aku buat dah, tapi kaum aku nak bunuh aku. Janganlah marah ke aku, wahai anak ibu. Ya benar. Allahu Akbar. Dengar-dengar anak ibu tu, lembek Nabi Musa. Itu ilmu psikologi, iaitu kita bercakap dengan bahasa lembut. Orang marah, kita cakap lembut, dia diam lah, dia takkan marah dah, insyaAllah. Kalau dia marah juga, memang hantu raya lah dia nak buat itu. Habis tidak, dia reda, dia balik rokok. Tu kira okey. Kan, dia balik rokok tu, dia kira okey lah tu, dia tak marah dah. Begitu keadaan suasana. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan. Innallazina takhadzul ijl. Kita akan sembang sikit tentang ijil, masih lagi tentang anak sapi itu, insya-Allah 153 pada bulan yang akan datang. 152 insya-Allah bulan yang akan datang. Kesimpulan pada malam ini, pertama, sifat marah. Boleh tak marah? Boleh. Tapi bila hak Allah dicabut, marahlah. Sakat benda-benda kecil-kecil tu saduk marahlah. Habis-habis sembahyang tengok rokok kena curi. Itu time. Yang tu siapa suruh bawa rokok pergi masjid dan curi dia orang. Itu jangan marahlah.
keluar-keluar tayar kereta pancit, motor tayar pancit, paku masuk, dosa duk marah. Istighfar elok, carilah jalan untuk kita pam tampai ke apa ke. Buat bagi elok. Dosa duk mengamuk. Jenis peromoi ni yang bahaya dia. Terajang motor tu pecah 7. Ruang ajar punya motor dia. Hak jenis peromoi, pasu bunga depan rumah jenuh pergi beli kamera Highland. Seminggu sekali laki terajang peromoi. Jenis lah peromoi untuk sah tuan-tuan. Bini terlupa tekan rice cooker, nasi tak masak-masak. Kawan balik lapak Zuhur, tengok lupa tekan rice cooker. Tapi terajang bini. Apa perangai lagu tu? Uduh. Peromai jangan marah tak elok, kecuali marah dalam hak Allah. Wajib kita marah. Yang kedua, sabar. Apabila kaum dia tak sabar, Nabi Musa kata, "Wah, apa tak tunggu? Ajiltum, kenapa kamu ajiltum? Kenapa tergesa?" Maka sifat sabar penting. Maka ibadah mengajar kita sabar. Semayang, puasa, haji mengajar kita sifat sabar. 2, 3, ucapan dari sudut ilmu psikologi. Orang tengah marah, kita cakap, InsyaAllah dia down. Jangan marah kita, apa pula hang yang betul. Jawab dia kayu naik kepala. Kita kena tenang, relax. Ya benar. Wahai anak ibu. Nabi Musa dengan anak ibu, Allah ni abang aku cakap, duk sekali dalam perut mak. Lembek terus Nabi Musa, duk cekak janggut, cekak kepala. Dalam surah Taha Allah sebut janggut sekali, ayat 94. Yang ni Allah sebut kepala saja. Tangan kiri dia goncang, tak boleh bayang. Lama sikit dia pegang, saya ingat berasap apa janggut Nabi Harun. Dia punya marah, na'udzubillahi min zalik. Dan akhirnya bila dia reda, dia doa, Rabbi ghafirli wa li akhi wa adkhilna bi rahmatik wa anta arhamur rahim. Itu dia Nabi, itu dia para rasul. Doa dengan Allah tak putih. Kita lagu tu, doa dengan Allah jangan putih. Doa naik kereta, doa makan, doa apa pun, paling tidak bismillah kita nak makan, ingat Allah kerap. Jangan putih dengan Allah. InsyaAllah berkat hidup, InsyaAllah. So sambung bulan hadapan 152 InsyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi